Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kita sambung perbincangan tentang mazhab Khawarij. Mazhab yang keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah dan lain bersyiah. Mereka keluar daripada bersama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau Syiah melampau ta'assub pada Sayyidina Ali, Khawarij pula menentang Sayyidina Ali setelah bersama dengannya. Mereka berpecah kepada beberapa mazhab. Di antaranya Al-Muhakkimatul Ula. Inilah awal yang diberi kepada golongan Khawarij, mengambil sempena dengan sikap mereka menentang tahkim. Dan mereka berkata, la hukma illallah. Tiada hukum yang sebenar melainkan Allah. Apabila terdapat kumpulan yang mahu mendamaikan dalam peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhumah, balik pada hukum Allah. Dan memanglah Quran mengatakan, fa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at faslihu baina bil 'adl innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Al-Hujurat. Apabila dua kumpulan orang Islam berperang, hendaklah perdamaikan di antara keduanya supaya balik pada hukum Allah. Jika salah satu daripadanya melampau, tak balik pada hukum Allah, perangi yang melampau itu sehingga dia kembali pada hukum Allah. Setelah dia kembali, hukumkan mereka dengan hukum yang adil. Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang adil. Apabila terbunuhnya Ammar bin Yasir dalam perang Siffin, di sana ada hadis Nabi SAW yang bersabda, qatala Ammar fi'atun baghiyah. Ammar akan dibunuh oleh satu kumpulan yang durhaka. Ammar berperang di pihak Sayyidina Ali. Dalam hal ini tidak syak lagi Sayyidina Ali betul. Dengan sebab itu Sayyidina Ali diiktiraf sebagai Khulafa Rasyidin yang sah. Namun kita menganggap bahawa kumpulan yang satu lagi salah ijtihad. Tak sampai kita nak hukum di luar pada Islam, tidak boleh. Pada awalnya begitu. Di sana terdapat kumpulan yang tak puas hati dengan tahkim, keluar dari Sayyidina Ali, keluar juga dari Muawiyah. Tak betul belaka. Dikenali dengan Khawarij. Mereka juga dikenali dengan Al-Haruriyah, mengambil sempena nama tempat mereka berkumpul, iaitu Al-Harura. Dikenali juga dengan nama Ashraf, kerana mereka berkata syaraina anfusana minallah
nuqatilu fi sabilillah fa naqtulu aw nuqtal. Kami menjual diri kami daripada Allah. Kami berperang perjalanan Allah dan kami membunuh dan dibunuh kerana Allah. Ini satu pahaman yang salah. Di antara perkara pegangan mereka ialah yang pertama, Ali radhiyallahu anhu mereka bersalah kerana menerima hukum manusia bukannya hukum Allah, kata mereka. Seterusnya mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Ini puak pelampau, pecah pula. Kita akan baca kemudian. Mereka menyalahkan Uthman radhiyallahu anhu, mengecam dan mengkafir para sahabat radhiyallahu anhum yang terlibat di peperangan Al-Jamal dan Siffin. Al-Jamal ni Siti Aisyah ummul mukminin, Talhah dan Zubair. Ini semua sahabat-sahabat yang Nabi sebut masuk syurga. Disebut dalam hadis masuk syurga. Disebut dalam Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam Quran. Macam mana mereka hukum begini? Ini sudah jadi sesat. Dua, jawatan khalifah boleh diberi pada bukan Quraisy. Walaupun di masa Quraisy dianggap menjadi kabilah paling kuat dan berpengaruh. Kadang-kadang mereka mengharukan tidak perlu adanya iman, tak perlu pemimpin. Pakai begitu je, bebas. Mereka membai'ahkan Abdullah bin Wahab Ar-Razi sebagai imam. Pandangan mengatakan bahawa ketua negara asal orang Islam, tak kira siapa dia. Sedangkan ada hadis mengatakan Alimatu min Quraisy, memimpin daripada Quraisy. Quraisy adalah kabilah yang paling berpengaruh. Para ulama mengatakan makna Quraisy ni ialah kabilah yang paling berpengaruh. Bila Quraisy paling berpengaruh, mereka paling ramai orang Islam, mereka yang layak jadi pemimpin. Bila Quraisy sudah lemah, kumpulan lain pula lain. Pernah berlaku dalam sejarah Islam, orang Kurdish jadi khalifah, orang Turki jadi khalifah. Keadaan sudah berubah. Di mana golongan Khawarij mengatakan tak ke bangsa apa boleh jadi ketua negara, tak ada pengaruh pun tak apa. Hanya ada juga sekarang ni orang yang berbuat begitu, asal orang Islam sudahlah, tak ke apa-apa. Ini sebenarnya pandangan mazhab Khawarij dan sebahagian Mu'tazilah. Al-Ibadiyah, satu mazhab Ibadiyah, mereka ialah pengikut seorang mana Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Abdullah bin Ibad ni ialah seorang ulama tabi'in. Ini bukan calon-calon. Imam dalam ilmu tafsir, Abdullah bin Ibad. Di antaranya ialah Jabir bin Zaid. Ini juga imam dalam ilmu tafsir. Jadi pendapat ini menisbahkan dengan Ibadi Abdullah bin Ibad. Kalau kita baca pendapat dia ni, tak ada kena-mena Abdullah bin Ibad. Abdullah bin Ibad ni ulama yang tersohor, yang terbilang, termasuk dalam tabi'in, murid Ibn Abbas, riwayatkan hadis Ibn Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang lain. Jabir bin Zaid juga imam tetap ilmu tafsir, termasuk kalangan tabi'in. Kalau kita baca pendapat Ibadi, kadang-kadang pendapat Ibadi juga sudah tersasul. Beberapa kitab melaporkan tak betul. Orang Ibadinya pendapat dia lain. Dia lapor dalam kitab-kitab lain pula. Kena baca kitab dia betul. Mazhab ini adalah paling ramai pengikut kalangan Khawarij dan mempunyai pengikut sehingga sekarang di negeri Oman. Penduduk Oman mengikut mazhab Ibadi. Zanzibar ialah pulau dekat Tanzania. Penduduk Ibadi. Dan beberapa buah di utara Afrika, iaitu Algeria, Libya, Morocco, sebahagian Mauritania. Ini ada mazhab Ibadi. Mereka juga dianggap golongan Khawarij yang paling sederhana dan tidak keras seperti golongan Khawarij yang lain. Di antara ajarannya, ini juga dilapor dalam kitab, itu tulislah. Tapi kalau kita baca dalam kitab Ibadi, sama dengan kita aja sebenarnya. Tapi saya tak tahu mengapa pengarang kitab ni masuk benda-benda macam ni. Yang pertama, orang-orang kafir kalangan umat ini terkeluar daripada syirik dan iman. Dan mereka bukan mukmin dan bukan kafir. Mereka diterima menjadi saksi dan diharuhkan bernikah kahwin dengan mereka. Darah-darah mereka haram pada rahsianya, halal pada zahirnya.
Iaitulah orang Islam yang mengerjakan dosa besar, dia anggap kafir. Ini sebahagian Khawarij baru mendapat begitu. Tetapi saya rasa mazhab Ibadi tidak begitu. Ibadi yang ada pada hari ini. Beza dengan kita sikit saja. Iaitulah dia sembahyang tak letak tangan di dada, pakai lepas tangan. Kemudian bila baca Fatihah sembahyang tak kata amin kuat bersama dengan imam. Khutbah jemaah ada bismillah. Itu je. Tak banyak khilaf dengan kita. Ada kitab melaporkan dia membatalkan hukum hudud. Itu tak betul. Sebabnya kita Ibadi juga ada hukum hudud. Macam kita juga. Dua, mereka bertelengkoh dalam perkara munafik. Ada yang berkata munafik itu terkeluar daripada syirik dan iman. Ada yang menyatakan munafik itu ya adalah dosa besar. Dosa besar juga kafir. Kerana Khawarij yang melampau. Dan ada pula yang berkata kita serahkan sahaja kepada nama yang diberi oleh Allah, iaitu munafik. Sebut munafik yang sebut kafir. Mereka mempunyai perbezaan pendapat dengan kita dalam beberapa perkara hukum fiqh. Di antaranya mereka menambah hukum berhubungan had dengan diminta taubat. Minta taubat ni wajib. Dan malah dalam hadis mengatakan Nabi menggalakkan orang bertaubat. Bila ada seorang yang berzina, Nabi tanya dia gila ke tidak, dia mabuk ke tidak. Kemudian Nabi biarkan sembahyang. Ma'in bin Malik sembahyang. Sudah sembahyang datang lagi, minta jatuh hukum hudud. Setelah 3 kali barulah jatuh hukum hudud. Dan begitu juga dengan Al-Ghamidiyah, perempuan yang mengandung, datang jumpa Nabi. Nabi suruh dia balik sehingga melahirkan anak. Lepas melahirkan anak, tak ada sebab cari, datang sendiri bawa anak. Nabi suruh balik lagi sehingga anak tu selepas susu datang lagi bawa jatuh hukum hudud. Dan ada hadis mengatakan digalakkan bertaubat baru jatuh hukum hudud. Ini memang ada dalam hadis. Kalau tidak maka dibunuh, seperti hak yang kena kepada pencuri dan sebagainya. Ini beza sikit. Kalau kerak tangan tu kerak tapak lengan. Kemudian berlaku lagi beberapa penyelewengan dalam mazhab Ibadiyah sehingga terkeluar daripada pendapat pengasasnya. Di antara pendapat yang tumbuh dalam mereka ialah Al-Yazidiyah. Kita baca kemudian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Operasi Zatus Salasil. Nama tempat Zatus Salasil. Adapun kabilah Arab yang berada di sekitar Syam. Syam ialah dalam istilah peta zaman dulu. Sekarang ni ialah Syria, Lebanon, Palestin. Itu Syam. Dulu satu negeri dia. Memang penjajah pecahkan kepada negeri yang banyak. Adapun kabilah Arab yang berada di sekitar Syam yang menjadi pusat kerajaan Rom Timur masih bersekongkol dan menjadi bahaya kepada umat Islam. Maka Rasulullah SAW mengambil langkah seterusnya. Di antaranya ialah berusaha memecahkan hubungan mereka dengan Rom dan mencari jalan agar mereka berjinak dengan umat Islam. Sekurang-kurangnya mereka tidak berkumpul dan bersatu menjadi bahaya kepada negara Islam dan umatnya. Ini antara strategi yang diambil oleh Nabi SAW. Kerana kabilah-kabilah ni duduk berjauhan antara satu sama lain. Dipisahkan antara supaya berpisah dengan Empire Rom. Supaya berpecah, tak bersatu. Antara langkah yang diambil ialah memilih Ammar bin Al-As mengepalai satu pasukan. Kerana nenek di sebelah bapanya Al-As dari kalangan kabilah Bali yang berada di kawasan itu. Operasi Zatus Salasi ditugaskan Ammar bin As. Ammar bin As ni ialah seorang sahabat yang terkenal dengan pintar. Sebagai diplomat, perunding yang bijak. Ammar bin As ni. Termasuk dalam Duhatul Arab. Orang Arab yang pintar dalam sejarahnya, Ammar bin As. Nabi bersabda, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqahu. Orang yang pilihan, bijak, pandai masa jahiliyah, masuk Islam dia bijak juga. Maka Nabi lantik dia jadi ketua pasukan walaupun dia baru masuk Islam.
Pasukan ini bergerak menuju ke daerah yang menjadi sasaran pada bulan Jamadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Orang Melayu kata Jamadal Akhirah, orang kata Jumadal Akhirah. Tahun ke-8 Hijrah. Dilantik Ammar bin As jadi pemimpin kerana salah seorang daripada nenek dia asal Zatus Salasil. Dia tahu daerah ini. Sebaik sahaja berlakunya peperangan Mu'tah. Operasi ini selepas perang Mu'tah bertujuan untuk berjinuk dengan mereka. Tiba-tiba dalam masa yang sama pihak perzikan Islam mendapat maklumat bahawa kabilah Khuza'ah mengumpulkan bala tentera untuk mengancam Madinah. Kabilah Khuza'ah. Kawasan ini juga. Rasulullah SAW menyerahkan bendera putih pada Ammar bin As di samping sehelai bendera berwarna hitam. Dua bendera. Satu bendera putih, satu bendera hitam. Bendera putih ni tanda nak berdamai. Pasukan yang mengandungi 300 orang anggota. 300 orang. Dalam kalangan Muhajirin dan Ansar. Anggota tenteranya dari kalangan Muhajirin. Penduduk asal Mekah dan penduduk asal Madinah. Dengan 30 anggota berkuda. 30 anggota berkuda. Diberi arahan supaya meminta bantuan kabilah Bali, Uzarah dan Balqin. Ini kabilah yang sudah bersama dengan Islam. Supaya bantu. Ammar bin As yang terkenal dengan bijak dan licik dalam tipu helah peperangan, mengarahkan supaya berjalan di waktu malam dan berselindung di waktu siang hari. Ini bijak dia. Dia suruh berjalan waktu malam, gerak. Waktu siang berhenti, bersembunyi siang. Saya musuh tak sedar. Ini kepintaran dia. Apabila hampir dengan musuh, mereka mendapat maklumat bahawa musuh mempunyai anggota yang besar jumlahnya. Bila sampai dekat, perhentikan melaporkan musuh ni ramai. Lalu Ammar bin As mengarahkan Rafi' bin Makis Al-Juhani supaya pergi ke Madinah untuk memohon bantuan tentera tambahan dari Rasulullah SAW. Lalu terus dia tak serang lagi. Dihantar utusan Rafi' bin Makis Al-Juhani pergi Madinah, lapor Nabi SAW supaya atur tentera tambahan. Baginda mengutuskan bantuan 200 anggota yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, salah seorang daripada 10 sahabat terulung yang diberi gelaran Rasulullah SAW dengan panggilan Aminul Ummah, orang yang paling amanah dalam kalangan umat ini. Ini sahabat yang besar. Abu Ubaidah jadi ketua. Pasukan ini disertai oleh sahabat terulung dari kalangan Muhajirin, termasuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar dengan Umar jadi juga anggota. Ketuanya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Apabila pasukan bantuan tiba, Ammar bin As yang baru menganut Islam, baru masuk Islam, Allah dia, serta masih ada dalam dirinya kelemahan jahiliah, itu mahu menundurkan diri menjadi ketua, tak boleh kau orang. Dia nak jadi ketua juga. Perangai jahiliah dia ada lagi. Tapi dia cerdik. Dia menegaskan bahawa dialah yang berhak menjadi ketua kerana yang datang hanyalah pasukan tambahan. Kamu ni kan tambahan je. Aku ni kan hak asalnya. Aku jadi ketua. Dia pakai begitu. Aku jadi ketua. Walaupun Abu Bakar dengan Umar, Abu Ubaidah. Anggota tentera dalam kalangan Muhajirin bertegas bahawa Abu Ubaidah yang layak menjadi ketua. Orang tegas, biar Abu Ubaidah jadi ketua. Abu Ubaidah jadi ketua. Abu Ubaidah yang berakhlak tinggi dan mulia menarik diri. Abu Ubaidah tawadhu. Tarik diri dia lah. Dia nak. Kerana mengelakkan berlakunya pertelengkahan. Lebih penting. Lebih penting jangan kelahi. Ini tawadhu. Sifat hubbur riasah, ingin menjadi ketua, salah satu adalah sifat buruk yang meruntuhkan perpaduan kecuali dalam suasana dan keadaan darurat. Apabila tidak ada orang yang layak atau terdesak seperti yang berlaku dalam perang Mu'tah, di mana Khalid bin Walid tampil ke hadapan memimpin tentera Islam setelah mereka yang dilantik gugur syahid. Kalau berlaku begitu darurat, bolehlah. Berlaku darurat, tak ada ketua, pilih.
Kerana darurat, orang lebih ada dia. Patut beri ke orang lebih hadap. Dia nak ke dia juga, dia ketua. Abu Ubaidah, tak apalah beri ke dia lah, kata Abu Ubaidah kata. Oleh kerana operasi ini berlaku di musim sejuk. Dalam cuaca yang sangat memerlukan api dinyalakan di waktu malam bagi menghilangkan kesejukan. Musim sejuk negeri Arab ni macam air batu sejuknya. Terpaksa kena pasang api untuk memanaskan badan. Bila nak pasang api, tiba-tiba Ammar bin As mengarahkan dengan keras larangan menyalakan api. Dia larang orang pasang api. Sesiapa yang melanggar arahan akan dihukum bakar dengan api yang dinyalakannya. Keras ni. Orang siapa yang pasang api, aku capuk dalam api, kata dia. Keras. Anggota tentera sangat marah dengan arahan ini, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mahu memukul Ammar bin As. Sayyidina Umar backhand, nak dikatok Ammar bin As. Tapi dilarang oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata jangan, dengan menegaskan Rasulullah SAW melantiknya kerana kebolehan dan kebijaksanaannya. Rasulullah pilih dia pandai lah. Adalah kepandaian dia. Esok harinya pula, ketika subuh, Ammar bin As menceritakan bahawa dia telah bermimpi yang mewajibkan mandi. Tiba-tiba dia bertayamum dengan tanah tanpa mandi dan berwuduk dengan air. Dan dia pula mengimamkan salat subuh. Lepas tu, bangun pagi dia royak, dia mimpi malam. Kena mandi wajib. Dia kabur orang. Mu'alaf. Dia kabur orang. Tapi dia tayamum, tak mandi wajib. Dia tak imam. Dia tak imam. Tak boleh orang lain tak imam. Dia ketua kan? Dia tak imam. Apabila berlakunya pertempuran dan musuh berundur melarikan diri, tiba-tiba diperintah berhenti mengejar musuh. Satu arahan yang menimbulkan lagi kemarahan anggota tentera Islam. Orang perang musuh lari. Kejar-kejar suruh berhenti. Berhenti, cukup. Patutnya bila musuh lari, kejarlah. Ni dah suruh berhenti. Pelik ni. Pasal apa ni pelik ni? Ni. Masing-masing marah lah. Apa ni perang dah habis ni? Setibanya di Madinah, mereka melaporkan perkara-perkara yang dilakukan itu kepada Rasulullah SAW. Dia cerita Nabi apa yang dia buat. Rasulullah, dah lah dia latih dia, tak boleh ke orang lain, jadi ketua. Suruh Abu Ubaidah jadi ketua, tak boleh suruh. Kemudian, mayat subuh, kena mandi wajib, dia tayamum Rasulullah. Jadi tu imam pula. Perang-perang musuh lari, suruh berhenti. Apabila Ammar bin As diminta penjelasan oleh Rasulullah SAW, beliau menegaskan bahawa dia jelas pada Nabi. Arahan melarang api dinyalakan kerana mereka berada di kawasan musuh. Kalau api dinyalakan, nasib musuh menyedari ketibaan tentera Islam, dapat melihat dan mengetahui jumlah anggota dan kelengkapannya. Dia kata, kita duduk kawasan musuh, kalau pasang api musuh tahu kita ada. Musuh boleh agak kita jumlah berapa. Musuh jumlah ramai, kita jumlah sikit, dia tahu. Kalau boleh biar musuh tak tahu. Jawapan itu memuaskan Rasulullah SAW. Rasulullah puas hati, dijawab. Adapun bertayamum dengan tanah kerana cuaca yang terlampau sejuk, kata dia. Kalau menggunakan air boleh membinasakan diri. Kalau pakai air boleh membinasakan diri, sejuk sangat. Allah berfirman, wala tulqu anfusakum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Baca Quran pula. Dia orang Arab. Allah Ta'ala berkata, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah itu maha penyayang terhadap kamu. Bila mendengar jawapan Rasulullah SAW, ketawa. Rasulullah suka dia jawab. Ketawa. Tanpa bersabda, tak kata apa. Suka saja tak kata apa. Adapun arahan berhenti mengejar musuh. Mengejar musuh yang sudah berundur kerana pengunduran dilakukan untuk menipu dan memerangkap. Musuh lari itu nak tipu kita. Dia kata, dia lari nak tipu, dia nak kepung kita. Ada pasukan lain nak kepung kita. Kalau kita kejar, kita terpangkap dengan musuh. Maka adalah lebih baik bahawa berita pengunduran musuh menjadi kemenangan yang besar dalam kalangan musuh-musuh seluruhnya. Bila musuh lari, orang kata kita menang dah. Kita menang dah. Walaupun itu dari segi propaganda semuanya Arab, orang Islam dah menang. Dah menang. Cukup lah. Ini dari perang saraf ni.
Semua perkara yang berlaku mengambil menjadi pengajaran yang besar kepada umat Islam supaya bijaksana dalam berorganisasi. Ini pengajaran bagi kita bijaksana dalam organisasi. Berdisiplin dan mengatur strategi perjuangan di semaian zaman. Perang kena ada strategi. Tak strategi. Tetap beristiqamah walaupun menghadapi pelbagai cabaran sehingga berjaya di dunia dan di akhirat. Kalau kata strategi yang baik, kita berjaya dunia dan berjaya di hari akhirat. Pasukan Abu Ubaidah, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Inna Allah ladu fadlin ala an-nas walakin aktsara an-nas la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah sami'un alim. Man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Maksudnya, tidakkah engkau ketahui Muhammad SAW tentang orang-orang yang keluar melarikan diri dari kampung halaman mereka kerana takutkan mati, sedang mereka beribu-ribu ramainya? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurnianya kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu perjalanan Allah kerana mempertahankan kebenaran agamanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Siapakah orangnya yang mau memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah Allah jugalah yang menyempit dan yang meluaskan pemberian rezeki, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Kita kembali kepada kisah Bani Israel, iaitulah kaum bangsa Yahudi yang terkenal dengan melawan Allah Ta'ala, melawan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, melawan ulama-ulama yang saleh. Walaupun Allah memberi pada kitab Taurat dan kitab-kitab yang lain, mereka tak ikut kitab-kitab itu. Mereka ikut suka mereka. Mana yang setuju mereka pakai, yang tak setuju mereka tolak. Ini perangai Bani Israel. Ayat ini mengisahkan peristiwa kalangan Bani Israel zaman dahulu. Alam ta'ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Adakah kamu tidak menyadari, kamu tidak tahu satu kumpulan yang keluar dari negeri mereka, jumlah mereka beribu-ribu kerana takutkan mati? Mengikut riwayat Ibn Abbas, jumlah mereka 4,000. Riwayat yang lain 8,000. Riwayat Abu Saleh 9,000. Riwayat yang lain 40,000. Ada riwayat mengatakan 30,000 lebih. Mereka keluar kerana takut mati. Ulama mengatakan puncanya kerana wabak. Berlaku wabak ta'un. Mungkin wabak COVID, wallahu a'lam, kita tak tahu. Sama dulu sahaja. Yang penting berlaku wabak. Berlaku wabak, Allah Ta'ala mengarahkan mereka dengan keluar dari negeri yang ada wabak. Dan memang di sana ada hadis-hadis yang sahih. Nabi mengarahkan bila berlaku wabak jangan keluar daripada negeri, takut jangkit pada orang lain. Orang luar jangan masuk, takut dijangkiti penyakit itu. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Apabila berlakunya ta'un Amwas. Amwas ialah satu kawasan di Palestin yang hampir dengan berlakunya peperangan Yarmouk yang terkenal.
mungkin juta bala tentera yang mati. Menyebabkan berlakunya wabak. Sehingga ribu-ribu sahabat radhiyallahu anhum mati, penduduk mati. Berlaku zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar berhasrat untuk melawat Syam. Kawasan wabak ini. Bila dengar wabak, Sayyidina Umar terhenti sekejap. Cuba datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Orang kata dia telah mendengar Nabi bersabda, "Idza kana bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu, wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi." Bila kamu berada di negeri yang ada wabak, jangan keluar, Nabi kata. Bila kamu dengar negeri itu ada wabak, jangan masuk ke negeri itu. Ini ada hadis Nabi sebut. Sayyidina Umar kata, alhamdulillah. Sayyidina Umar kata. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Maknanya dalam Islam sudah ada kuarantin, mendahului dunia barat. Sudah ada kuarantin. Diriwayatkan ribu-ribu mati, termasuk Abu Ubaidah mati. Dan banyak sahabat-sahabat lain yang mati. Ribu sahabat mati dalam peristiwa ini. Akhirnya Sayyidina Umar melantik Amr bin As radhiyallahu anhu yang bijak tadi menjadi gubernur. Bila Amr bin As jadi gubernur, Amr bin As telah mengarahkan satu arahan yang bijak. Dengan memindahkan beberapa penduduk di lembah-lembah dan kawasan bukit. Yang sakit duduk setempat, yang sihat duduk setempat, di asing-asing. Tempat tak ada orang. Bila keluar arahan ini, terdapat seorang sahabat yang masuk Islam dulu pada dia. Kerana dia masuk Islam kemudian lah. Sahabat masuk Islam dulu ni nak tunjuk dia. Marah dengan Amr bin As. Pada masa aku masuk Islam, mu keldai lagi dia kata. Sahabat begitu, mu keldai lagi, mu bodoh lagi pada aku masuk Islam. Amr bin As, awak tak tahu. Awak tak tahu, tak dengar. Cakap dia terus mengarahkan. Akhirnya dapat mengatasi wabak itu. Wabak dapat diatasi. Kerana menyanjung kebijaksanaannya, Sayyidina Umar lantik dia jadi pemimpin. Untuk membawa Islam ke Mesir. Dia menjadi gubernur Mesir. Ini kepintahan Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang terkenal. Balik pada ayat ni. Ayat ni mengisahkan kumpulan Bani Israel yang berada di negeri yang ada wabak. Di mana mereka diarahkan dengan perintah Allah, jangan keluar dari negeri itu. Tiba-tiba mereka keluar kerana takut akan mati. Wahum ulufun, jumlah mereka beribu-ribu. Hadral maut, kerana takut pada mati. Tak ikut perintah Allah Ta'ala, takut ke mati. Padahal qada takdir daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha bijaksana. Inna Allah ladhu fadlin ada nas. Sesungguhnya Allah mempunyai kurnia pada manusia. Dia tak tahu. Bila mereka faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Allah Ta'ala berfirman, mati kamu. Bila mereka keluar dari kampung itu, mereka dimatikan oleh Allah, bukan dengan wabak itu. Ada ulama mengatakan Allah murka. Dia dah sampai di tempat itu, Allah Ta'ala suruh malaikat bertempik. Dengan satu tempikan malaikat, mereka mati semuanya. Sekaligus mati. Setelah mereka mati, dikuburkan setempat, mayat mereka hancur lebur, tinggal tulang saja. Lalu seorang Nabi, Nabi ini ada mukjizat lah. Doa Nabi dimakbul. Nabi minta izin nak berdoa pada Allah Ta'ala. Lalu Nabi doa pada Allah Ta'ala supaya dihidupkan semula. Dihidupkan semula, mereka dah mati ni. Di mana tulang-tulang yang berselerok dikumpulkan di tempat masing-masing, diri masing-masing. Kemudian tumbuh daging, tumbuh urat, tumbuh kulit balik dan bangun, dibangkitkan semula. Allah Ta'ala jadikan ini untuk menjadi dalil Allah Maha berkuasa untuk menghidupkan orang mati. Hari kiamat adalah benar. Hari kiamat adalah betul. Manusia dibangkitkan semula sebab mati adalah benar. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Nak buktikan. Ya, dalam Quran ni banyak kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan beratus tahun,
Kisah yang mati dihidupkan semula, mukjizat Nabi Musa menghidupkan orang mati, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Sebut kisah dalam Quran. Untuk mengajar kita bahawa hari kiamat adalah benar. Faqala lahumullahu mutu. Allah Ta'ala berfirman, mati. Matilah mereka. Thumma ahyahum. Setelah lama Allah Ta'ala hidupkan mereka semula. Inna Allah ladu fadlin ala nas. Sesungguhnya Allah punya kurnia yang melimpah ruah terhadap manusia. Walakin aktsaran nas la yashkurun. Dan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur di atas nikmat Allah. Kebanyakan manusia lalai dan mereka tak syukur di atas nikmat Allah. Termasuklah kaum Bani Israel ni. Mereka saksikan bagaimana mereka mati, kemudian setelah bangkit semula, lepas tu lawan Allah Ta'ala semula. Ini perangai Yahudi Bani Israel. Kita orang Islam jangan jadi begitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Wahai orang-orang yang beriman, berperanglah kamu perjalanan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bila musuh mengancam Islam, menyerang kamu, kamu kena lawan. Berperang yang takut kena mati. Mati ini urusan Allah Ta'ala. Berperang akan menegakkan agama Allah, berjihad memenang agama Allah ni bukan memendekkan umur seseorang, memanjangkan umur seseorang. Menyuruh orang yang baik mencegah kemungkaran, bukan memendekkan umur seseorang. Menyempitkan rezeki seseorang, rezeki daripada Allah Ta'ala. Jangan takut. Nak menegakkan agama Allah, walaupun kamu mati, walaupun kamu disusahkan, jangan takut. Ini kurnia Allah Ta'ala. Jangan takut. Allah Ta'ala suruh kita orang mengambil iktibar. Jangan jadi macam Bani Israel, kerana takut mati, mati juga. Takut mati, dia matikan oleh Allah Ta'ala. Yang menentukan hidup dan mati Allah, bukan kamu. Oleh kerana itu, tegakkanlah agama Allah. Kalau mati, matilah. Hidup, hiduplah. Yang penting mendapat keredaan Allah Ta'ala. Bukan hidup mati itu. Hidup mati itu urusan Allah. Urusan kamu ialah menegakkan perintah Allah, tegakkan ajaran dia. Itu yang penting. Ini tak takut mati, takut rezeki tak ada, takut macam-macam. Ini perangai tidak cukup bernikmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yuqdiru qardan hasana wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapa yang nak memberi hutang pada Allah, hutang yang baik, memberi pinjaman pada Allah, pinjaman yang baik, Allah Ta'ala nak bayar berlipat kali ganda. Adha'afan katsira, nak ganti dengan pahala ganjaran berlipat kali ganda pada yang kamu sumbangkan itu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Ta'ala menyempit dan menyenangkan, melapangkan rezeki seseorang, dan kepadanya kamu dikembalikan. Mengikut riwayat para ulama, seorang sahabat Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bila dengar ayat ni, dia tanya Rasulullah, Allah Ta'ala minta utang juga ke Rasulullah? Allah Ta'ala minta utang, kan Allah Ta'ala maha kaya? Lalu Rasulullah kata, ya wahai Abu Dahdah, ya Allah Ta'ala nak minta utang. Lalu dia kata, hulurkan tanganmu ya Rasulullah, hulur tangan, saya nak bagi utang pada Allah Ta'ala. Dahdah. Lalu, wahai Rasulullah, terima hutang saya nak beri. Saya ada satu kebun. Dalam kebun tu ada 600 pokok kurma. Isteri saya masih ada dalam tu. Dengan keluarga, dengan anak-anak ada di situ. Ada di situ. Saya nak suruh dia keluar. Lalu dia pergi ke kebun dia, panggil, wahai Ummud Dahdah. Dahdah kata, ya, ada apa? Keluar. Aku beri hutang pada Allah Ta'ala. Keluar. Menunjukkan keimanan seorang sahabat radhiyallahu anhu. Keimanan yang sungguh-sungguh. Bila dengar ayat Quran, terus laksanakan ayat Quran itu. Surah kebun, satu kebun. Ada 600 pokok. 600 pokok ni banyak. Aku dalam sekarang 600 pokok kurma. Berapa ribu harga. Sekarang ni lagi mahal harganya. Dia sanggup. Jadi menunjukkan bahawa Allah Ta'ala melipat kali gandakan mereka yang menyumbang hartanya perjalanan Allah Ta'ala. Disebut dalam ayat yang kita baca selepas ni, sehingga 700 kali ganda.
Berbeza dengan sumbangan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa kita tolong orang miskin, tolong orang cacat 10 kali ganda saja. Derma masjid 10 kali ganda saja. Tapi derma kerana perjuangan 700 kali ganda. Kerana apa? Kerana sangat mencabar. Derma perjuangan ni sangat mencabar. Kalau derma ke masjid, nampak masjid cokoh. Derma ke orang tepuk, nampak dia tepuk. Derma pada orang buta, nampak dia buta. Derma pada orang berjihad, nampak dia sebelah. Macam mana ni? Nak derma jihad pada dia? Namun dia buat lari duit ni. Macam-macam. Timbul soalan dalam diri kita. Lama dia berjuang-juang, menang, kita susah, dia senang juga. Untuk dia saja. Ini soalan-soalan yang timbul bila derma jihad. Dan sebab itulah mereka derma jihad ni diganda 700 kali ganda. Kerana sangat mencabar dalam diri manusia nak derma jihad ini. Banyak soalan-soalan syaitan. Soalan syaitan datang. Menjanjikan kekafiran, kekufuran, menjanjikan ini. Kalau kamu derma perjalanan Allah ni susah kamu nanti, orang tahu. Nanti kamu masuk tenda, orang tak terima lah, kamu tahu ni. Kamu ni melawan, kamu tak setuju ni. Akan jadi macam-macam. Kamu mencegah kemungkaran, menentang mereka yang berkuasa. Ini susah lah. Islam ni Tuhan jadikan seolah-olah macam mustahil menang. Tapi tak mustahil Islam menang. Ini janji Allah Ta'ala. Hanya mereka yang percaya berjanji Allah sahaja yang sanggup menyumbang kerana menegakkan agama. Dengan sebab itulah pahala sangat besar. Ulama mengatakan juga, termasuk juga sabilillah ni ialah sumbangan kepada anak isteri kita. Masuk sabilillah. Ada kalangan kita ni kedekut dengan anak isteri dia. Orang lain murah sangat dengan anak bini kedekut. Padahal nafkah anak isteri ni wajib. Pada orang lain sunat saja. Tidakkah mengerjakan amal wajib lebih afdal daripada amal sunat? Termasuklah juga tasbih dan taqdis. Tasbih, berzikir termasuk dalam sumbangan fi sabilillah. Disebut dalam hadis sahabat-sahabat yang miskin ahli sufah mengadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ni tak ada harta nak sumbang. Macam mana kami nak buat kebajikan, nak berjihad tak rok?" Nabi kata sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali lepas sembahyang. Pahalanya sangat besar. Tuhan ampunkan dosa sebanyak pasir yang ada di bumi. Besar pahalanya. Ini sumbangan kamu. Lalu puak-puak ni pun berzikir subhanallah, Allahu akbar. Tiba-tiba balik berjihad dengar. Balik berjihad ni ikut kata. Rasulullah, puak-puak yang berjihad ni sebut juga macam kami sebut juga. Itulah dia sumbang. Dia berzikir pula lebih pada kami. Nabi kata itu Tuhan beri kelebihan pada dia lah. Pada dia lah. Menunjukkan bahawa jalan kebajikan ni terlalu banyak. Kita kena sedar sama ada sumbangan diri, harta benda, termasuklah doa. Menyebut pasal Allah untuk meninggikan agama dia, diberi pahala Allah Ta'ala. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu dikembalikan. Semua balik pada Allah Ta'ala yang menentukan pahala pada kita. Wallahu a'lam.